Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi i'tarafa bifadlihi kulli hadirin wa badi waghtarafa min bahrihi kullu ra'ihin wa ghadi وهمعت بفضل وجوده عيون السخط والغوادي وسبح بحمده النهار الزاهر والليل الهادي ونطقت بحكمته الكائنات لذوي البصائر والعقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابعه وجرى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Aqidatul Aqaid. Kitab akidah yang membicarakan akidah yang sahihah sebagai pegangan kepada kita dengan akidah yang sahihah, yang tidak ada syak dan zon ataupun waham, maka seseorang itu akan terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hasil kita belajar ilmu tauhid maka akan melahirkan seorang hamba Allah yang cintakan kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang yang beriman, nak jadi orang beriman ni mestilah tauhidnya betul. Benar-benar dia beriman kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, bersangatan cintanya kepada Allah. Mengaji ilmu tauhid, natijahnya ialah beriman dan begitu cintanya untuk bertemu dengan Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa asbat wa adwamu wa zalika annal musyrikina kanu idza abidu sanaman wa ra'u syai'an ahsana minhu wa taraku zalikal wasan wa aqbalu ala ibadatil ahsan. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan firman Allah Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu, bersangatan cintanya kerana Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tafsirkan wa asbat wa adwam. Ianya adalah sabit, tetap dan berkekalan cintanya kepada Allah. Itu ciri orang yang beriman, yang benar-benar beriman ni. Kerana orang musyrikin, orang kafir musyrikin ni, apabila mereka menyembah berhala, kemudian mereka melihat berhala lain pula yang terlebih cantik dan terlebih pula bagus pula. Dia sembah-sembah patung ni,
jumpa pula patung lain boleh baik lagi dan lebih cantik. Dah tu minta sana semua dapat, minta sini tak dapat, dia kata. Contohnya. Tak ada kena-mengena siapa kan. Contohnya dia tengok ada patung yang lebih baik lagi dan lebih cantik, taraku zalikal wasan. Dia akan tinggal patung. Wa aqbalu ala ibadatil ahsan, dia akan tampil pula beribadat kepada patung yang lebih baik daripada itu. Itu sebab patung banyak, macam-macam jenis patung. Kejap tukar sana, kejap tukar sini. Jadi mereka sembah macam-macam patung. Macam-macam patung. Tapi Islam, mereka ini bertambah beriman, bertambah cinta kepada Allah. Tak ada macam-macam Tuhan. Adapun kafir musyrikin bersusun dia punya berhala. Patung dia berhala ni bersusun. Kenapa? Kerana mereka ni bukan cinta kepada Tuhan yang sebenar. Tetapi kita cinta kepada Allah. Allah. Jangan ikut golongan hakikat. Allah tu ialah nama. Sebut Tuhan. Ini semua ajaran sesat. Udah tu, nanti kalau kamu nak mati, mengucap macam mana? La ilaha illallah ke la ilaha apa? Ini dah berleluasa. Bukan setakat negara kita, Indonesia berleluasa, dan YouTube ni bebas. Dia kata Tuhan, Allah itu nama, dia kata. Dan kita nak tanya, ketika semayang nak sebut apa? Kau sebut apa? Mana orang ni tak semayang? Kalau semayang, kena sebut Allahu Akbar. Kalau mengucap, asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Muhammadur Rasulullah. Nampak ni, kita mengaji ilmu tauhid, jangan mengaji orang sesat. Budak-budak muda ni suka benda-benda pelik kan? Benda-benda pelik. Lain daripada lain, mengaji hakikat, lama jadi sesat. Nak sebut apa cakap? Allah sendiri berfirman, Qul huwallah, katakanlah Muhammad, dialah Allah. Ini firman Allah. Firman Allah. Oleh sebab ini baru ni Jabatan Mufti tanya saya, sebab ada di Melaka ni mengajar kitab Durrun Nafis. Kitab Durrun Nafis, Syekh Ibn Nafis Al-Banjari rahimahullah ta'ala seorang ulama yang alim. Tapi mengajar Durrun Nafis kona tempat lain. Kitab Durrun Nafis tapi kona tempat lain. Mengajarkan orang jadi sesat. Sebenarnya dia tidak faham pembahasan dalam kitab Durrun Nafis, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Ini dibahaskan dalam kitab Durrun Nafis. Kitab Durrun Nafis, permata yang cukup berharga. Syekh Ibn Nafis Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Tapi kerana tidak ada hasas yang kukuh mengajar kitab Durrun Nafis, jadi sesat. Semayang ni semayang hakikat, ada pula semayang ni, sebelum ni Nabi semayang nama dia solat tauhid. Solat tauhid. Sebelum Isra wal Mi'raj nama dia solat tauhid. Tauhid lain, solat lain. Apa makna tauhid? Mengesakan solat tu. Definisi solat pun dia tak tahu apa definisi solat lughatan wa istilahan. Nampak ni? Dia kata solat ni lah solat tauhid. Nabi Adam solat dia solat tauhid. Apa solat tauhid? Ingat Tuhan, kata. Jadi solat ni ingat Tuhan cukup, tak payah semayang. Ni karut. Ni semua benda karut. Kata ilmu dia ni ilmu hakikat. Dah mula menusuk dalam negeri kita ni. Ada beberapa naskah golongan hakikat negeri Melaka ni. Dan saya dapat 2 naskah yang semua tulisan dia, pembahasan dia semua jadi sesat belakang. Kerana mereka ni tidak ada pengetahuan dalam agama yang sebenar. Min takat muat cerita bab ilmu hakikat, kata ilmu hakikat ni ilmu tauhid lah. Sebenarnya mereka ni kesinambungan daripada ajaran Yunani, yang telah menusuk ke dalam ilmu hakikat, yang mana Al-Imam Al-Ghazali telah menentang sekeras-kerasnya.
Kerana mereka ini adalah ajaran yang tak betul. Ajaran yang tak betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Asyaddu hubban lillah ni begitu cintanya kerana Allah ni di mana? Fil akhirah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan asyaddu hubban lillah, begitu bersangatan cintanya bagi Allah Ta'ala fil akhirah, di akhirat nanti dia akan begitu lagi cinta dan rindunya apabila dapat melihat Allah di dalam syurga. Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mentafsirkan ayat ini menyatakan, innal kafira yu'radu ala ma'budihi waqtar raha wa yaqbalu ala Allah fi waqtal bala. Orang kafir bila waktu senang, waktu lapang, waktu keadaan tak susah, mereka ni pergi sembah berhala. Waktu susah, kenal pula Allah. Kenal Allah, Tuhan Allah, dia kata. Kenal Allah. Oleh sebab itu Allah turunkan firman-Nya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban lillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu telah memahami ilmu tauhid yang mantap, sehingga lahirlah kecintaannya benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menceritakan kepada kita begitu indahnya dan begitu baiknya natijah bagi orang yang benar-benar cinta kepada Allah ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Daudu alaihi salam yaqulu, adalah Nabi Allah Daud alaihi salam berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau apa yang dipohon? Hubbaka, cintakan Engkau ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan sukakan, cintakan orang yang cinta kepada Engkau ya Allah. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau ya Allah supaya beramal dengan amalan yang menyampaikan cintaku kepadamu. Ini doa Nabi Allah Daud alaihi salam. Allahumma jal hubbaka ahabba ila nafsi. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepada Engkau itu adalah yang paling kucintai pada diriku. Ini doa Nabi Allah Daud alaihi salam. Wa ahli, terlebih cinta daripada diriku. Wa minal ma'il barid, cintaku kepada Engkau ya Allah terlebih ku cintai daripada air yang sedap diminum. Air sejuk yang sedap diminum, dia kata. Mana cinta pada Allah mengatasi segala-galanya. Mengatasi cinta kepada diri, mengatasi cinta kepada ahli keluarga, mengatasi cinta daripada air. Daripada air. Kita kalau haus dapat minum air, ya Allah. Begitu puasnya tak dapat digambarkan. Begitu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabballaha ta'ala fayuhibbuni atau fayuhibbani, wa man ahabbani falyuhibbi ashabi, wa man ahabba ashabi falyuhibbal Qur'an, wa man ahabbal Qur'an falyuhibbal masajida, fa innaha abniyatun azinallahu ta'ala biraf'iha wa tathhiriha wa baraka fiha, fahiya maimunatun maimuna ahliha, mahbubatun mahbuba ahliha, fahum fi salatihim wallahu ta'ala fi hawaijihim, wahum fi masajidihim wallahu ta'ala fi nujahi maqasidihim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabballah ta'ala, barang siapa yang cinta kepada Allah, fayuhibbani, maka ia telah cinta kepada aku. Mana siapa yang cinta Allah,
dengan tauhid yang mantap, tauhid yang sahihah, tauhid yang akidah al-jazimah hanya kepada Allah, itulah bermakna ia cinta kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cintakan kepada aku, maka hendaklah ia cinta kepada para sahabatku. Jangan kutuk-kutuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi di Masjid Al-Azim kita tak sempat menghuraikan Syiah Rafidah. Syiah Rafidah, pengajian akan datang kita akan bahas Syiah Rafidah. Ada disebut dalam kitab-kitab. Syiah Rafidah. Syiah Rafidah iaitu benci kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci kepada Sayyidina Abu Bakar, laknat Sayyidina Abu Bakar, laknat ke Sayyidina Umar, laknat ke Siti Aisyah, semua ni masuk neraka belaka, dia kata. Ini Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Barang siapa cinta kepadaku, maka cintalah kepada para sahabatku. Barang siapa yang mencintai sahabat-sahabatku, maka hendaklah ia cintakan Quran. Apa ni? Natijah tauhid ni. Orang yang benar-benar bertauhid, dia akan suka cintakan kepada kalam Allah. Kalam Allah. Barang siapa yang cintakan Quran, maka cintakanlah masjid-masjid Allah. Mana orang yang kata dia cinta Quran, cinta dengan kalam Allah, suka dengan kalam Allah, tapi meminggirkan masjid-masjid Allah, tak betul. Taranum nombor satu. Nombor satu. Belajar taranum bayati lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian belajar pula taranum ras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belajar pula taranum jaharka, nahwan, sabah, hijaz, macam-macam nama lagu ni. Tak habis belajar buat lagu. Tak habis belajar buat lagu. Waktu imam baca Fatihah tak ikut lagu, dia kata. Kalau berlagu pun tak datang masjid, tak guna. Orang yang cintakan Quran, fal yuhibbal masajida, maka hendaklah ia cintakan masjid. Fa innaha, sesungguhnya masjid-masjid ini abniyatun azinallahu ta'ala birafi'aha, iaitu binaan-binaan yang Allah izinkan dengan mengangkatkan martabatnya, dengan cintakan masjid, semayang berjemaah, makmurkan masjid dengan pengajian, maka itu tanda ia cinta kepada Allah. Itu tanda cinta kepada Allah. Kalau tak datang masjid, tak suka majlis ilmu, itu makna benci Allah. Benci Allah dan benci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bencikan Quran. Karena masjid sahaja yang boleh biraf'iha, iaitu kita mengangkatkan Al-Quran, mengangkat kalam Allah. Kerana masjidlah kita mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tathhiriha, dan dengan binaan-binaan itu Quran masjid ini, iaitu kita membersihkan masjid tersebut daripada sebarang bentuk syirik. Bentuk syirik. Wa barakallahu fiha, maka Allah memberkati masjid-masjid. Fahiya maimunatun maimuna ahliha, sesungguhnya masjid itu berkat dan ahli-ahli dalam masjid itu diberkati oleh Allah. Dan sesungguhnya mahbubatun, iaitu dicintai, mahbubah ahliha, dan dicintai kepada orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Fahum fi salatihim, sedangkan mereka berada dalam keadaan salat dalam masjid. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dah janji diberkati dan dirahmati, dicintai oleh Allah Taala pada orang yang memakmurkan masjid. Wallahu Taala fi hawaijihim, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memakbulkan, memustajabkan segala permintaan dan hajat-hajat mereka. Ini telah dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau doa nak makbul, datang sembahyang berjemaah, bukan duduk bersuluk di gunung-gunung, di gua-gua. Itu tak betul. Ini doa yang dah hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid. Ini belajar tauhid. Kau mengajar tauhid, pergi belajar dekat rumah, kat mana-mana mengaji tauhid, masjid tak pergi, surau tak pergi.
Mengaji tauhid apa benda tu? Adakah sunnah Nabi begitu? Mengaji tauhid di pondok-pondok, di gua-gua, mengaji tauhid. Ini tauhid sebenar. Tak semayang jemaah, tak datang masjid, tak datang surau. Tak betul. Nabi SAW ajarkan kita, ini betul. Iaitu memakmurkan masjid Allah. Wahum fi masajidihim. Sedangkan mereka berada dalam masjid-masjid mereka. Wallahu ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala fi nujahi maqasidihim, sentiasa menatijahkan, memberikan segala kasad ataupun niat-niat mereka di dalam masjid. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Di antara kelebihan orang yang belajar ilmu tauhid ni, sehingga melahirkan seorang yang cinta kepada Allah, Nabi SAW telah bersabda, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibrilu. Wa fi riwayatin qala li Jibril alaihi salam, wa nada Jibrilu nadim fi ahli as-sama' wal ardi, inna Allah ta'ala, inna Allah azza wa jalla yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, fa inda dhalika yulqa hubbuhu fil ardi wa yaqa'u fil ma'i fa yashrabuhu al barru wal fajiru fa yuhibbuhu al barru wal fajiru, wa idha abghada Allahu 'abdan amara Allah ta'ala Jibril ay yunadiya bil aksi min zalika fa yaghudhuhu al barru wal fajiru. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi SAW telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila cintakan seorang hamba itu, bila Allah cintakan kepada mana-mana hamba dia, maka Allah berfirman kepada Jibril, sebab Allah bersifat dengan sifat kalam, dan perkata ni Allah boleh kata siapa-siapa. Allah boleh berfirman kepada malaikat, mana-mana malaikat, dan kepada makhluk ni dengan kehendaknya. Maka Allah berfirman kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, katakanlah kepada penghuni langit dan bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cintakan kepada seseorang itu, fahibbuhu, wahai penghuni langit dan bumi, hendaklah kamu cinta kepada dia. Padahal kalau kita ni dicintai oleh Allah, Allah perintahkan malaikat beritahu penghuni langit dan bumi, cintalah kepada hamba ini kerana Allah cinta kepada dia. Wa inda zalika yulqa hubbuhu, maka cinta Allah ini telah dilemparkan di bumi dan jatuh ke dalam air dan telah diminum oleh orang yang baik dan orang yang tidak baik, sehingga dicintai oleh orang baik dan orang tak baik. Nampak ni? Kalau orang ni, hamba Allah ni, kalau Allah cinta, orang baik pun sayang dengan, orang tak baik pun sayang kat dia. Geng-geng yang kita kata, geng-geng haprak-haprak orang kata kan. Bila nampak Tok Syekh ni, Allah, mana Ustaz, mana Pak Syekh kan. Nampak? Ada kata Pak Syekh tu kau jangan kutuk, tu wali tu, jangan main-main. Doa dia masin tu, dia kata. Wah memang tak baik, tapi jangan kutuk itu Ustaz, dia kata. Nampak dia? Orang fajir, dia hormat pada orang ni. Kan? Orang baik, apatah lagi hormat. Kenapa? Kerana Allah sayang. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayangkan seorang hamba ini, seluruh penduduk muka bumi, langit dan bumi ni akan sayang. Sebab apa? Kecintaan ini dilemparkan kepada bumi dan jatuh ke dalam air-air yang dalam bumi ini, dan air itu diminum oleh orang yang baik dan orang yang fajir, sehingga mereka itu suka kepada orang ni. Itu tanda wali Allah. Bila seorang tu wali Allah, maka keadaan masyarakat jadi berubah. Itu mana wali Allah. Tapi kalau orang kata dia ni wali Allah, kena halau daripada tempat itu bukan wali. Orang benci pula kat dia, itu bukan wali. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Itu mempunyai karamah yang dimuliakan. Sebab Allah yang menciptakan kita, kerana kita belajar tentang tauhid ni, tauhidul af'al, iaitu dengan perbuatan Allah, Allah kata sayang, makhluk-makhluk lain akan sayang. Tapi bila Allah bencikan, wa idza abghadallahu 'abdan, apabila Allah bencikan seorang hamba ini, amarallahu ta'ala Jibrila, maka Allah memerintah kepada Jibril, ayyunadiya bil aksi,
minta kepada Jibril, berseru, wahai penduduk langit dan bumi, sesungguhnya Allah benci seorang hamba ini, maka hendaklah kamu bencikan dia. Maka benci Allah ini dilemparkan ke bumi sehingga jatuh ke dalam air-air yang dalam bumi ini dan diminum oleh orang yang baik dan orang yang tak baik. Benci dengan orang ni. Allah. Jadi kita mengaji ilmu tauhid ni, iaitu tauhid af'al, kita minta supaya Allah dengan af'alnya, perbuatan Allah, Allah sayang dan cinta kepada kita. Supaya kita ini dimuliakan oleh Allah, dan Allah, bila Allah muliakan, penduduk langit dan bumi akan menghormati dan cinta kepada kita semua. Allahu Akbar. Ini tauhid. Tauhid yang kita nak bahas pada malam ini. Di satu kisah, iaitu kisah Sabit Al-Bannani rahimahullah ta'ala. Khalifah di zaman itu telah memanggil beliau supaya menghadap. Beliau pun menghadap. Jumpa Khalifah ni. Khalifah ni tanya, maka na yad'u sahibuka Salih Yamani. Sahabat kamu, apakah doa yang dia baca tiap-tiap hari? Iaitu Salih Al-Yamani nama dia. Dia kata, doa yang dibaca oleh Tuan Guruku Salih Al-Yamani, pendek je doa dia, iaitu Allahumma habibni ila qulubi ibadika. Ya Allah, ya Tuhanku, habibni, cintakanlah kepada aku ini di hati-hati hamba engkau. Kalau dalam kitab yang lama, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubin nasi kullihim. Ya Allah, datangkan perasaan cinta, cinta habibni, cintakanlah kepada aku ini, dilemparkan ataupun disemadikan dalam hati-hati hamba engkau. Mana pun orang akan suka kita. Begitu. Orang pun suka. Bila Allah suka, maka orang lain pun suka. Mana pergi pun orang suka kita. Begitu. Doa ni pendek. Maka Khalifah ni kata, kau jangan nak, dia kata, itu aja doa dia. Begitulah, begitu. Ala sabil istighfar. Itu aja doa dia, pendek. Maka Sabit Al-Bannani menjawab, atastakhiffu bihadzal doa? Apakah kamu memperlekehkan doa ini? Dia cakap pada Khalifah. Waqad sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Aku telah mendengar Sayyidina Anas ibn Anas bin Malik radhiyallahu an telah berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibrilu alaihi salam inni uhibbu fulanan fa ahibbu ila akhirih. Maka dia kata, aku telah dengar daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an telah bersabda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dibacakan tadi. Bila Allah cinta kepada seorang hamba ni, maka Allah akan perintahkan Jibril beritahu kepada penduduk langit dan bumi semua ini supaya sayang dan cinta kepadanya. Faqala al-khalifah. Khalifah ni kata, tubtu ilallah. Apa yang kamu cakap itu betul. Aku bertaubat kepada Allah. Wa anabtu, dan aku kembali kepada Allah. Faraja'tu ilahi minal ghad faqana baina yadayya wa anaqani wa qabbala ra'si. Aku pun pergi menghadap Khalifah. Khalifah terus peluk aku. Ta'anuk nama dia. Oh begitu. Ta'anuk, dan mencium kepalaku. Sebab orang alim ni adabnya kita cium dia punya dahi tu. Dan dia cium pun kepala aku. Apa dia kata? Wa qad nabahakallahu kama nahabbani. Dia kata, Allah telah mengingatkan kepada engkau sebagaimana engkau ingatkan kepada aku. Sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku pada malam tadi. Sesungguhnya aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjidnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada aku, dum ala qaulika, kekalkan doa kamu, Allahumma habibni ila qulubil ibad. Ya Allah, cintakanlah, berilah kecintaan,
Cintalah kepadaku dan datang kepada cinta ini kepada di hati-hati hamba engkau ya Allah. Sesungguhnya para awliya Allah tidak akan suka kepada seorang hamba melainkan setelah Allah sayang dan cinta kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini berkaitan semua af'al Allah. Di surah itu untuk memperjelaskan lagi sifatul af'al, kita merujuk kitab kita ni. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Perbuatan Allah itu af'al Allah. Af'al Allah. Maka mengadakan makhluk kemudian daripada Adam. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluk. Asalnya makhluk ini tiada. Kita ni tiada. Kemudian ada. Oleh sebab itu, kalau kita ini faham bahawa kita ni asalnya tiada, kemudian diadakan, mana yang mengadakan kita ialah Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Betul. Mohonlah kepada Allah. Siapa yang boleh melakukan segala-galanya? Yang boleh melakukan, iaitu mengampunkan dosa, ialah Allah. Yang boleh memberikan rezeki, ialah Allah. Yang memberikan kesihatan kita ini berkekalan, ialah Allah. Karena Allah itulah As-Samad. Di antara nama Allah ialah As-Samad. Kita membaca firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Kalau katakanlah Allah itu Asa. Asa memberi maksud la yatajazza, tidak berjuzuk-juzuk. Ianya bukan berasal daripada kam. Kam. Ini dibahas dalam ilmu tauhid, iaitu maqulat al-ashara. Dia ada kam, ada aina, ada kaif, ada 10 semua. Allah ini bukan kam. Bukan seperti kita, ada kam. Banyaknya, ada tangan, ada kaki. Tak sempurna seseorang itu kalau tak ada tangan. Tak ada tangan. Sebab kita kam. Tak sempurna seseorang itu kalau tak cukup matanya. Ada mata, tapi sebelah. Sebab kita kam. Sebab kam ini yang telah kita bahaskan dalam maqulat asyara, ada jauhar, ada arad, ada kam, ada aina, ada kaif. Ini nama dinamakan maqulat asyara, nama dia. Maqulat asyara. Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kam muttasil dan kam munfasil. Sebab Allah sendiri berfirman, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah ada, ya ada. Mawjud Allah. Tetapi tidak berkaifa. Bagaimana, jangan tanya. Sebab kaifa ini adalah berbentuk makhluk. Dan jangan ditanya, aina Allah, di mana Allah? Iaitu kanan, kiri, depan, belakang, jauh, dekat, itu makhluk. Bila kita tanya, aina Allah, di mana Allah? Mana kita samakan Allah dengan makhluk. Nabi SAW tanya, aina Allah, kepada jariah hamba perempuan itu untuk menguji tentang tauhidnya. Adakah ia benar-benar bertauhid ataupun tidak. Oleh sebab itu, dia tunjuk ke langit. Dia tak kata Allah di langit. Menunjukkan Allah di atas daripada langit ni tidak ada bertempat. Kalau dia tunjuk ke bawah, kanan, bertempat kanan. Kalau tunjuk ke kiri, dia bertempat ke kiri. Kalau tunjuk ke depan, bertempat ke depan. Kalau tunjuk ke belakang, bertempat ke belakang. Kalau tunjuk ke bumi, dia tunjuk bertempat. Maka tak ada tempat, tinggi. Subhana rabbiyal a'la. A'la. Kita baca dalam sujud, Maha suci Allah yang maha tinggi, tinggi. Tidak ada yang mengatasinya. Oleh sebab itu ditunjuk di atas. Kemudian bila ditanya siapa aku, maka dia pun mengatakan bahawa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ia mengakui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutuskan oleh Allah, diutuskan oleh Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiqha," merdekalah ia, fa innaha mu'minatun, sesungguhnya ia sudah beriman. Beriman bukan kerana tunjuk di atas, beriman kerana ia mengucap kalimah syahadah.
Itu kena faham hadis jariah tersebut. Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Ini menunjukkan af'alullah. Af'alullah. As-Samad. Apa maksud As-Samad? As-Samad dihuraikan oleh ulama tafsir, inna as-samada yakni al-alima bi jami'il ma'lumat. Bila kita sebut As-Samad, As-Samad nama Allah, iaitu Allah yang mengetahui semua maklumat-maklumat yang ada ni. Allah tahu semua. Dan Allah itu As-Samad ni wal hukma, kerana Allah lah penghukum. Allah lah maha pelembut. Allah lah maha pemurah. Bila kita sebut As-Samad, As-Samad, mana Allah lah yang menganugerahkan segala nikmat seperti sihat, seperti rezeki, seperti memberikan ketenangan. Ini semua af'alullah. Bila kita kenal bahawa diri kita ini adalah makhluk berasal daripada tiada, kemudian diadakan oleh Allah, tempat tujuan kita ialah Allah. Allah itu siapa? Namanya As-Samad. As-Samad. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum, mana apa-apa dengan kamu, min ni'matin, daripada nikmat. Nikmat apa? Nikmat sihat, nikmat hidup, nikmat berkeluarga, nikmat ada rumah sekarang. Nikmat semua sekarang ni banyak nikmat. Allah berfirman faminallah, daripada Allah. Mana kita kena asalnya kita tiada, kemudian diadakan oleh Allah. Nikmat ni asal tiada, kemudian diadakan. Nikmat, dulu kita tidak ada isteri, sekarang ada isteri. Dulu kita tidak ada anak. Dulu tak ada suami, ada suami. Nampak ni nikmat, daripada tiada kepada ada. Faminallah, daripada Allah. Summa idza massakumud durru, apabila ditimpakan kepada kamu kesusahan, fa ilaihi taj'arun, maka kamu berlindung dan kamu memohon ilaihi, kepada Allah. Sebab apa kau mohon pada Allah? Sebab yang boleh menolakkan segala kemudaratan, yang boleh menyembuhkan segala kesakitan, Allah. Sebab Allah yang jadikan kamu daripada tiada kepada ada. Sebab kita beriman af'alullah, Allah boleh lakukan segala-galanya. Menerusi nama Allah As-Samad. As-Samad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah akan daku, nescaya aku ingatkan kamu. Ingatlah akan daku, akulah yang menciptakan kamu dan aku ingatkan kamu. Allah ciptakan kita. Kita ingat Allah yang menciptakan kita. Kita minta supaya Allah peliharakan kita. Maka Allah ingatkan bahawa Allah bernama Al-Hafiz, Allah peliharakan kita. Kita baca ayat-ayat yang di dalam ayat tersebut semua menyebut kalimah Hafiz, Hafiz. Kita minta Allah peliharakan kita. Bermula daripada ayat Kursi, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah wala yaudu hifzuhuma. Hifzuni, siapa yang pelihara? Allah. Wala yaudu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafizan. Sebaik-baik penjaga Allah. Allah boleh jaga kita. Allah boleh jaga kita. Apabila kita baca ayat Quran ni, kita beriman bahawa Allah yang jadikan kita dan Allah boleh pelihara kita. Minta, inilah yang dicipta oleh Allah, ini juga akan pulang kepada Allah. Minta supaya tidak ada anggota kita terpotong. Minta supaya tidak ada anggota ini terpotong. Minta Allah peliharakan. Allah peliharakan. Minta sebab Allah ini ialah af'alullah. Itu semua boleh dilakukan oleh Allah. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah itulah arhamur rahimin, iaitu maha pengasih dan penyayang. Sepenyayang-penyayangnya, maka Allah dengan belas kasihannya peliharakan kita daripada kesakitan. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
Wallahu min wara'im muhit. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Macam mana Allah boleh memeliharakan Quran di lauh mahfuz? Peliharakan aku ya Allah. Daripada apa? Daripada kemudaratan. Daripada kesengsaraan. Daripada bala petakamu. Kerana Allah berfirman dalam Quran, ilaihi taj'arun, kepadanya, kepada Allah mereka berlindung. Maka kita berlindung kepada Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran, kami yang memeliharanya. Sebagaimana Quran dipelihara oleh Allah sampai sekarang, minta diri kita dan ahli kita dipeliharakan oleh Allah. Dari melakukan maksiat, melakukan dosa, minta Allah peliharakan dari daripada bala dan malapetaka, penyakit yang bahaya, minta Allah peliharakan. Boleh? Ya boleh. Allah lah hafizun. Allah hafizun. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun wa kunna lahum hafizin. Dan kamilah yang memeliharakan mereka. Kami yang memeliharakan. Wa kunna lahum, adalah kami bagi mereka itu hafizin. Kami yang memelihara. Tidak mudah dan tidak payah bagi Allah nak memeliharakan kita dan ahli keluarga kita. Maka zikir di kalangan para ulama membaca ayatul hifzi, namanya ayatul hifzi, supaya Allah peliharakan kita. Begini Allah ciptakan, begini juga balik. Diciptakan dalam keadaan bersih, minta kepada Allah Ta'ala bersihkan kita ini daripada sebarang dosa. Diberikan keampunan, diberikan kesihatan, diberikan ketakwaan, diberikan dapat memudah menyebut kalimat la ilaha illallah, kerana di alam roh kami telah menyaksikan engkau ya Allah, alastu bi rabbikum qalu bala. Oleh sebab itu bila nak meninggal dunia juga kami peliharakanlah kami ya Allah supaya dapat mengucap kalimat la ilaha illallah. Allah. Sebab apa? Sebab kita belajar ilmu tauhid, af'alullah. Af'alullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Washkuruli. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, bersyukurlah kepadaku wala takfurun, dan jangan sekali-kali kamu kufur dengan nikmat yang telah diberikan kepada kamu. Nikmat yang Allah beri sekarang ni, hendaklah kamu mensyukuri. Mensyukuri dengan cara mana? Iaitu dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Ini Tuan Syekh kita sebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kerana menzahirkan bagi kudrahnya. Nampak ni? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kudrahnya. Allah berkuasa di atas tiap sesuatu. Allah berfirman dalam Quran dengan menyebut kalimah qadir ini sebanyak 34 kali. 34 kali. Allah berfirman dalam Quran, ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir. Banyak. Sebanyak 34. Supaya kita ini memahami bahawa sesungguhnya Al-Qahhar, Al-Qadir, Al-Qadir, semua ini adalah Allah. Allah. Kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita. Berikan kekuatan kepada kita. Kekuatan di sudut mana? Kekuatan di sudut kita ini, di sudut iman kita kukuh, mantap, ibadat kita semakin hari semakin banyak, bukan semakin hari semakin berkurang. Sebab apa? Sebab Allah telah menzahirkan kudrahnya menerusi ciptaannya yang ada di hadapan kita. Maka kita mungkin tertanya-tanya, dalam Asma'ullahul Husna, nama-nama Allah yang baik, ada nama Allah Al-Qadir dan ada nama Allah Al-Muqtadir. Nama Allah Al-Muqtadir. Muqtadir ini lebih lagi daripada Qadir. Ianya adalah terlebih lagi daripada Qadir. Al-Qadir, Al-Qadir dengan Muqtadir dia ada sedikit perbezaan. Al-Muqtadir dialah Allah yang tidak memohon pertolongan dengan sesiapa pun dalam melakukan sesuatu, kerana kekuatan Allah, kudrah Allah dalam mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan apa yang ada. Allah Subhanahu Wa Taala
muqtadir, berkuasa segala-galanya. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wa kana Allah wa kana ay wasabat Allah. Sabitlah Allah itu ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, muqtadira, maha berkuasa. Itu muqtadir. Muqtadir ni lebih lagi pada qadir. Jadi Allah menyebut Allah lah qadir dan Allah muqtadir. Tak ada yang boleh mengatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqin fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang yang bertakwa di dalam syurga. Syurga ni adanya anak sungai. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Iaitu tempat yang sebenar. Dalam syurga ni di sisi Allah yang muqtadir. Malikin iaitu raja yang maha berkuasa, yang maha kudrah. Itu muqtadir. Jadi Allah menzahirkan kudrahnya menerusi ciptaan, menerusi nama-nama Allah. 99 nama yang disebut dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi dalam Quran, adapun dalam hadis ada ditambahkan lagi nama-nama Allah yang lain. Nama Allah ini lebih daripada 99. Nama Allah ini lebih daripada 99. Hanya disebut dalam hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man hafizaha dakhalal jannah wa inna allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah 99 nama baginya. Sesungguhnya bagi Allah ini ada 99 nama. Barang siapa yang memeliharanya masuk syurga. 99 nama. Dalam hadis sebut 99 nama. Dan juga ada dalam hadis ada nama-nama Allah lagi. Dalam Quran pun ada nama-nama Allah lain lagi. 99 ini tidak menunjukkan terbatas 99. Kalimah 99 menunjukkan banyaknya nama Allah. Bila banyaknya nama Allah menunjukkan banyaknya kelebihan. Sebagaimana saya huraikan pagi tadi, banyaknya nama air Zam-Zam menunjukkan kelebihan air Zam-Zam. Hampir pada 54 nama air Zam-Zam yang disebut oleh Al-Imam Al-Faqih dalam kitab beliau Akhbarul Makkah. Tebal ni kitab Akhbarul Makkah, cerita tentang Mekah aja. Tentang Mekah, macam mana asal usul Kaabah, macam mana semua dihuraikan berdasarkan yang berkaitan tentang tanah suci Mekah. Akhbarul Makkah namanya. Macam mana sa'i, tawaf, semua ni diceritakan, malaikat di mana, semua diceritakan dalam kitab Akhbarul Makkah, termasuklah menceritakan tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Hampir 54 nama air Zam-Zam. Ada 54 nama. Mana air Zam-Zam ni banyak keberkatannya atas apa yang kita niat. Begitu je nama Allah ini banyak menunjukkan mulianya Allah. Mulianya Allah. Di antara nama-nama Allah yang menunjukkan zat, iaitu Al-Wahid, itu menunjukkan zat. Al-Ahad menunjukkan zat. Al-Haqqu yang sebenar, Allah zat. Al-Quddus Maha Suci, Allah. As-Samad ini menunjukkan tempat tumpuan semua Allah. Ini semua menunjukkan zat. Al-Ghani di antara menunjukkan zat, di antara nama Allah Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Haqqu, Al-Quddus, As-Samad, As-Samad, Al-Ghani, Al-Awwalu, Al-Akhiru, Al-Qayyumu. Ini semua nama Allah berhubung dengan zat Allah. Al-Wahid Maha Esa, Al-Ahad Maha Esa, Al-Haq Maha Benar, Al-Quddus Maha Suci, As-Samad Maha yang diharapkan ataupun yang diperlukan tempat pergantungan, Al-Ghani Maha Kaya, Al-Awwal Maha Awal, Al-Akhir Maha Akhir, Al-Qayyum Maha berdiri dengan sendirinya. Mana Tuhan yang Maha? Ini berkaitan tentang zat, berhubung dengan zat. Jadi bila kita baca Asma'ullahul Husna, Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang baik, bila bertemu dengan nama-nama ini berhubung dengan zat Allah. Dan nama-nama Allah yang berkaitan tentang takwin,
berkaitan tentang penciptaan. Bila kita nak baca nama Allah, nas'aluka ya man huwallah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bila kita baca nama-nama Allah, nas'aluka ya man huwallah, nama Allah iaitu Allah. Nas'aluka ya man huwallah, kami memohon kepada engkau ya Allah. Baru sebut nama-nama Allah. Macam mana lagi hakikat ni boleh kata asalnya Tuhan ni tak ada nama, dia kata. Tuhan ni tak ada nama asalnya. Macam mana nak ada nama? Dia ciptakan makhluk, barulah dia ada nama. Pergilah dengar mana-mana orang ceramah. Nama dia si lembut ke, si lipat ke apa, semua sama belaka. Dalam YouTube geng-geng hakikat ni. Ramai geng hakikat. Saya di kampung dulu pun ada geng-geng hakikat pun mengajar begitu lah. Asalnya Tuhan ni tak ada nama. Jadi nak bagi dia ni ada nama macam mana? Maka diciptanya Nur Muhammad. Diciptanya Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ni pun terpinga-pinga. Dia ke Tuhan, dia ke apa? Maka Tuhan kata, kamu ini makhluk aku. Nur Muhammad kata, akulah Tuhan. Macam mana nak tahu dia Tuhan tak Tuhan? Maka disuruhkan dia menyorok. Menyoroklah si Muhammad, Nur Muhammad. Menyorok dia, Nur Muhammad. Menyorok sebelah batu. Ada pula batu zaman tu pula. Ada pula batu. Menyorok di belakang batu, maka Allah nampak, dia kata, tu ada. Maka menyoroklah Allah. Menyoroklah Allah. Menyoroklah Allah. Maka Nur Muhammad pun tak nampak. Nur Muhammad tak nampak. Untuk berlaku adil, maka itulah datanglah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua karut belaka ni. Semua syirik. Percaya pula orang. Udah tu nak tahu apa nama? Nama tak ada asalnya. Ciptakan makhluk. Bila ciptakan makhluk, barulah ada nama. Nama dia Allah. Takkan sesat ni. Sesat. Allah sih berfirman dalam Quran, Qul huwallahu ahad. Ahad tu baru nama Allah. Yang menunjukkan berhubung dengan zat. Allah lah. Jangan kita eja Allah. Dia kata, bila kita eja Allah, jadi Allah tu berjisim. Alif tu jisim, lam tu jisim. Allah bukan berjisim. Astaghfirullah, itu kamu eja. Sebelum adanya huruf macam mana? Sebelum adanya huruf macam mana? Itu kelebihan nama Allah, iaitu kalimah Allah. Allah, walaupun dibuangkan alif, dia jadi lillah. Walaupun dibuang lam, jadi lahu. Lahu. Dibuangkan lam, jadi hu. Semua ni kembali pada Allah. Hu. Qul huwallah. Hu ni lahu. Dia merujuk pada Allah. Kelebihan nama Allah lain tak ada. Lain. Kata alhamdulillah, lillah, lam Allah, alif, lam ha, buang alif, dia tetap Allah. Lillah. Buang lam, lahu. Buang lam lagi, hu. Mesti merujuk Allah. Oleh sebab itu ada zikir hu. Hu ni merujuk kepada Allah. Merujuk pada Allah. Kelebihan kalimah Allah. Kalimah Allah. Ini dihuraikan oleh para alim ulama. Berkaitan tentang takwin, penciptaan. Ini dalam kitab kita ni menghuraikan bahawa Allah yang menciptakan makhluk daripada tiada kepada ada. Apakah nama-nama Allah? Apakah dia? Nama-nama Allah yang berkaitan tentang takwin penciptaan. Dalam Asma'ullah disebut oleh ulama Al-Khaliq, iaitu Maha Pencipta. Al-Bari'u, iaitu Maha Pembuat. Al-Bari'. Al-Musawwiru, Maha Pembentuk. Al-Badi'u, Maha Pencipta. Badi'us samawati wal ard. Badi'. Badi'. Itu nama Allah. Badi'us samawati wal ard. Kalimah iaitu badi'. Ini nama Allah. Nama Allah yang merujuk kepada cipta. Cipta. Bila kita baca nama-nama Allah, kita zikir nama Allah. Bila bertemu dengan nama Al-Khaliq, nama Allah ini berkaitan tentang penciptaan. Kalau kita jumpa nama Al-Haq, ini berkaitan tentang zat,
berkaitan dengan zat. Berkaitan tentang penciptaan, Al-Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, Al-Badi'u. Nama Allah yang berkaitan tentang Al-Hub, berkaitan tentang kecintaan, berkaitan tentang rahmat. Di antara nama Allah Ar-Rauf. Rauf, Maha Pengasih. Al-Wadud, Maha Pencinta. Oleh sebab itu, kita minta supaya Allah cinta kepada kita. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid, Ya Mubdi'u, Ya Mu'in. Doa Zaid bin Harisah. Ya Wadud, Ya Wadud. Kita panggil nama Allah Ya Wadud. Allah berikan kasih sayang kecintaannya. Maka dilimpahkan kecintaan, ahli keluarga bahagia. Ahli keluarga bahagia. Anak, alhamdulillah, baik pakat mereka. Pakat suami isteri pun baik. Nampak ni? Ya Wadud. Ya Wadud. Kalau tidak, lepas mengaji, kena roti canai depan family store. Kat pukul 1 baru balik rumah. Sebab apa tak boleh balik rumah awal? Tak ada wadudnya. Al-wud wal mahabbah tak ada. Panas je. Kena roti canai, okey. Begitu. Mohon pada Allah, Ya Wadud, Ya Wadud. Allah yang memberikan kasih sayang. Maka berdasarkan nama Allah Al-Wadud, Allah lah pencipta, Allah lah af'an Allah, Allah berikan kasih sayang. Di antara nama yang kita mohon, Ya Wadud. Ya Wadud, Ya Wadud. Ini mengaji ilmu tauhid. Nama mana yang kita nak panggil? Nama yang sesuai, iaitu Ya Wadud, Ya Wadud. Bila kita panggil nama Allah Ya Wadud, iaitu nama Allah Ya Wadud, Ya Wadud. Ya Wadud yang maha cinta, cintakan kasih sayang yang berkekalan sehingga akhir hayat. Di antara nama Allah yang berkaitan Al-Hub dan Rahmah ini, iaitu Al-Latif, maha halus. Ultuh bina Ya Allah. Lembutkanlah segala yang jadi mudah. Lembutlah. Benda tu keras jadi lembut. Mudah semua. Dalam urusan mencari rezeki dipermudahkan oleh Allah. Apapun urusan Allah permudahkan. Sebab kita menyebut nama Allah Ya Latif, Ya Latif, Ultuh bina. Ultuh bina. Mudah aja. Kalau tidak kita ni ada aja sekatan. Maka panggillah nama Allah Ya Latif, Ya Latif, Ultuh bina. Lembut semua. Semua mudah. Semua mudah. Dipermudahkan. Nama kita memanggil nama Allah Ya Latif, Ya Latif. Yang berkaitan tentang kita nak highlightkan pengajian kita ni, nama-nama Allah yang berkaitan tentang qudrah. Berkaitan dengan qudrah. Yang berkaitan dengan qudrah, Al-Qadir. Al-Qadir. Yang berkaitan tentang qudrah, Al-Qadir, Maha Kuasa. Yang berkaitan tentang qudrah, Al-Wakil, Maha memelihara penyerahan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nampak ni? Hasbi Allah, hasbi. Cukuplah bagiku. Apa dia? Allah. Hasbi Allah. Wa ni'mal wakilu. Allah lah tempat penyerahan yang sebaik-baiknya. Ini berkaitan tentang qudrah. Berkaitan dengan qudrah. Bila kita serah ke Allah, mana Allah kuasa segala-galanya. Sebab apa kita serah ke Allah? Sebab kita beriman Allah lah kuasa. Sebagaimana yang kita bahaskan, kerana menzahirkan, mengadakan makhluk daripada Adam, kena menzahirkan bagi qudrahnya. Oleh sebab itu, kita beriman Allah bersifat dengan sifat qudrah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia ada nama Allah yang berkaitan tentang qudrah, Al-Wakil. Yang berkaitan lagi dengan qudrah Allah ini dan tadbir Allah, Al-Wali. 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 Ya Wali, Ya Wali, Al-Wali. Kalau tahu saya di Mesir dulu, dia bagi zikir ni ikut nama. Dia ikut nama. Di antara kalau nama saya ni, dia bagi, dia ada zikir dia. Saya di antara Ya'ad, Ya Wali,
Di antaralah ada 7 yang diberi kat saya, suruh amalkan mengikut bilangan. Ya wali, wali ini, ya wali, dia ada mengikut ijtihad ulama lah, mengikut sesuai nama. Barangkali kita zikir nama-nama yang banyak ni, dia angat-angat tiap ayam gitu. Ya Malik, ya Musawwir, ya Wali, ya Ad, ya Malik, ya Musawwir. Di antara zikir yang diberi kat saya, ya Malik. Mungkin sesuai kedudukan kau. Ya Malik, mana kita panggil wahai Tuhan yang memiliki. Ya Malik, ya Malik, ya Musawwir, yang membentuk. Tadi kita bahas ya Musawwir, ya Musawwir. Ya Al-Ad, ya Allah yang adil, supaya kita berlaku adil. Mengikut bilangan, dia ada 700 lebih, 100 lebih, mengikut bilangan sesuai dengan nama. Barangkali kita ambil nama-nama ni, kita amal jadi angat-angat tiap ayam gitu. Tak sesuai dengan nama. Wajib ya Kudus, Kudus, ya Kudus, ya Kudus. 3 hari je, lepas tu habis semua, khalas. Tak sesuai dengan jiwa dia. Ya Malik, ya Musawwir, barangkali sesuai, senang je buat. Ya Malik, ya Musawwir. Jeffrey mungkin lain. Mungkinlah lain. Orang ni mungkin lain, orang ni mungkin lain, mengikut kesesuaian nama seseorang dan jiwa seseorang. Itu adalah guru yang mursyid. Guru yang mursyid. Saya bukan mursyid. Saya tak mursyid. Nama pun bukan mursyid. Ini guru yang mursyid. Dah meninggal lah tu guru saya, Profesor Dr. Judah Mahdi, Allah yarhamu. Khalifah Tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Al-Judiyah. Muka dia munawwar, seri-seri. Profesor Dr. Judah Mahdi, Allah yarhamu. Saya pergi ke Tontong, boleh masuk jumpa Sayyidina Ahmad Badawi. Mungkin sebab saya sebut guru saya Profesor Dr. Judah Mahdi, Allah yarhamu, Syekh Judah Mahdi. Terus tanya Abang Zawi, tengah-tengah malam pun dibenarkan masuk. Allahu Akbar. Profesor Dr. Judah Mahdi, seorang yang tawaduk. Tawaduk beliau, seorang yang tawaduk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang berkaitan tentang qudrah ini, qudrah al-wali, al-wali, iaitu maha yang melindungi. Ya wali, ya wali. Oleh sebab itu, ya aliyu, ya azim, ya halimu, ya alim, ya wali, menunjukkan bahawa kita menyebut nama Allah ya wali, kerana Allah lah yang melindungi segala-galanya. Berkaitan dengan qudrah. Siapa yang boleh lindung kita? Allah. Di antara nama Allah, ya wali, ya wali, ya wali. Di antara nama Allah yang berkaitan dengan qudrah, Al-Hafiz. Oleh sebab itu lepas semayang kita baca ya Latifu, ya Kafi, ya Hafizu, ya Syafi. Ya Hafiz, siapa boleh peliharakan? Peliharakan kita ni daripada malapetaka? Allah. Siapakah yang boleh peliharakan iman kita? Allah. Siapa yang boleh peliharakan rumah tangga kita? Allah. Ya Latif. Nampak ni, ya Latif. Tadi Latif kita dah bahaskan. Kemudian ya Latifu, ya Kafi. Cukup bagi kita ni Allah. Yang qudrah mencukupkan kita ni Allah. Ya Latifu, ya Kafi. Ya Latifu, ya Hafi. Hafiz. Ya Hafiz, ya Hafiz. Allah. Ya Hafiz. Kita zikir lepas semayang, ya Hafiz, ya Hafiz. Ya Hafiz ni sebab kita beriman Allah lah bersifat dengan qudrah yang boleh peliharakan kita. Anak kita jauh-jauh sekarang ni, siapa yang boleh peliharakan dia? Iman dia, siapa boleh pelihara? Allah. Belakang kita sekarang ni, nak peliharakan ketakwaan Allah, supaya Allah peliharakan dia. Tak ada cenderung kepada nak buat maksiat, tak ada cenderung buat benda-benda yang memalukan kita. Minta Allah peliharakan kita. Ya Hafizu, ya Syafi. Minta Allah sembuhkan, bukan setakat kita. Kita minta supaya Allah sembuhkan penyakit kita, ahli keluarga kita. Allahu Akbar. Ini zikir diamalkan oleh para ahli ulama, sehingga Syekh Ahmad Patani uraikan begitu panjang bacaan ya Latifu, ya Kafi, ya Hafizu, ya Syafi. Ya Latifu, ya Kafi. Nama-nama Allah. Nak kata bid'ah buat apa pula? Orang sekarang ni bid'ah. Apa yang tak bid'ah tunjuk kat saya. Nama Allah pun tak boleh sebut juga.
Nama Allah pun tak boleh sebut. Dah tu nak sebut apa? Nama kamu. Apa nama kau? Begitu. Oleh sebab itu kita tak ada mohon pada Allah. Tauhid kita tidak mantap. Kita tak percaya bila kita panggil nama Allah Ya Hafiz, Ya Hafiz. Sedangkan nama Ya Allah, Ya Hafiz ialah nama Allah yang berkaitan tentang Qudrah. Qudrah. Ya. Al-Hafiz, Al-Malik, yang maha meraja, mana raja segala raja. Al-Malik. Allah yang memiliki kita. Allah boleh, bila sesuatu itu kita akui bahawa ia adalah milik Allah, kata Ya Malik, Ya Malik, engkau yang memiliki aku. Bila dia miliki kita, dia boleh jaga kita. Kereta ini milik kita. Wah, kotor-kotor sikit, kita pergi cuci. Ada pula scratch ataupun cala-cala, kita pergi polish. Pergi polish. Sebab apa ni? Sebab dia milik. Kalau kita panggil Allah sekarang, Ya Malik, Ya Malik, Allah tengok, sebab kita mengakui kita ini milik Allah. Boleh tak Allah pelihara kita? Ya, Allah peliharakan kita. Allah peliharakan kita. Bukan setakat kita dan ahli keluarga kita. Ini dia antara yang berkaitan tentang Qudrah. Sebab kita bahas sekarang ni, Af'alullah. Af'alullah. Lagi, Al-Malik, Al-Fattah. Fattah. Ya Fattah, Ya Fattah. Iaitu yang membuka. Ya Fattah, iftah lana. Wahai Tuhan yang membuka segala. Ya Allah boleh bukakan apa-apa. Kekusutan yang ada ni, Allah boleh bukakan. Datanglah selawat Fatih. Baru ni orang tanya saya, bolehkah hamba selawat Fatih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatih, yang membuka segala apa yang terungkai. Dengan berkat selawat itu Allah rungkaikan. Dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama Allah Al-Fatih, maka ia Fattah, maka Allah boleh membukakan. Nama Allah ialah Fattah. Dan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis, barang siapa dalam keadaan kekusutan, barang siapa dalam keadaan kesusahan, berselawatlah, kerana selawat itu membukakan segala kekusutan, merungkaikan segala kekusutan, membukakan segala yang terkunci. Apa salahnya? Oleh sebab itu, roh daripada hadis itu, maka ulama susunlah selawat Fatih. Selawat Fatih. Ada ustaz-ustaz ni ceramah, baca selawat ni syirik, dia kata. Syirik dosa. Mana kau syirik? Makan ubat, kalau kena Panadol tu menghilangkan sakit kepala, syirik juga. Yang menyembuhnya Allah. Begitu kita, bukan Nabi Muhammad ni pembuka, tapi berkat selawat di atas Nabi, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bukakan segala kekhususan. Tak ada kena mengena. Benda ini adalah tidak salah. Rohnya berdasarkan hadis, maka Allah ilhamkan kepada ulama ini, buatlah nama dia selawat Fatih, selawat Tib, selawat Naria, macam-macam nama selawat. Macam-macam nama selawat. Yang penting kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun bermacam-macam selawat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia ada selawat dia. Dia ada selawat dia. Buka kitab Al-Qaulul Badi' li Imam As-Sakhawi. Cerita buat selawat je, satu jilid tebal. Cerita buat selawat, macam mana selawat para sahabat. Ada. Jangan kata selawat ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu selawat Ibrahimiyah. Ada selawat-selawat lain yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab yang berkaitan selawat, Al-Qaulul Bani', iaitu karangan Al-Hafiz Al-Imam As-Sakhawi, seorang ulama hadis yang alim. Nama kitabnya Al-Qaulul Badi'. Nama kitabnya Al-Qaulul Badi'. Perkataan yang indah gitu. Dan seterusnya kita sambung lagi. Di antara nama Allah yang berkaitan tentang Qudrah ini, Al-Hasib. Al-Hasib. Al-Hasib, iaitu Maha Penjamin. Hasbi Rabbi Jallallah. Hasbi ni mana Al-Hasib. Yang jamin kita ni Allah. Ya Hasib, Ya Hasib. Nama Allah. Nama Allah iaitu yang menjamin. Al-Muntaqim, di antara nama Allah yang berkaitan tentang Qudrah. Al-Muntaqim, yang Maha Penyeksa. Allah, kita takut seksaan Allah. Ya Muntaqim, Ya Muntaqim. Maka kita
Yang boleh menyiksakan kita ni Allah. Yang menyelamatkan kita daripada siksaan Allah. Mohonlah kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada siksaannya. Ya Muntaqim, Ya Muqit. Di antara Al-Muqit, Maha pemberi kecukupan. Ya Muqit, Ya Muqit. Qut, makanan. Al-Muqit, mana memberikan kecukupan. Ini semua nama-nama Allah ini berkaitan tentang qudrah. Berkaitan dengan qudrah. Bila baca nama-nama Allah ini Ustaz Syukri huraikan berkaitan dengan qudrah. Ini nama-nama ni berkaitan tentang zat Allah. Zat Allah. Jelas begitu. Jelas menerusi nama-nama Allah ini. Sama balik kita. Dan mentahqiqkan bagi barang yang telah terdahulu daripada ilmunya. Maka dalam ilmu Allah, kita ni dilahirkan bila? Dilahirkan di negeri Melaka, bawah ilmu Allah. Allah berkendak begitu, di bawah ilmu Allah. Dan qudrah Allah, tanjizil hadis, lahirlah kita negeri Melaka. Tahun sekian-sekian, jam sekian-sekian, Allah tahqiqkan. Menerusi ilmunya. Bentuk kita begini. Oleh sebab itu, di bawah ilmu Allah, kita tidak boleh memperlekehkan seseorang, memandang rendah kepada seseorang, sebab itu adalah di bawah ilmu Allah. Maka kalau kita menghina seseorang, mana kita menghina ilmu Allah. Kita jangan pandang hina kepada seseorang, hendaklah kamu bersifat rahmat kepada semua. Jangan kita orang ni kita hormat, orang ni kita cerca, kita telah menafikan ilmu Allah. Ini disebut dalam kitab kita. Dan iradahnya kerana membenarkan barang yang di dalam azali daripada kalimah Allah, tidak kerana kehendak ia kepada makhluk. Allah tidak berkehendak pada makhluk. Kalimah Allah kun fayakun, Allah tidak berkehendak dengan kepada makhluk. Allah berkuasa begitu. Dan tidak berkehendak kerana hajat kepadanya. Allah tidak berkehendak pada makhluk. Bila Allah berhajat, terus Allah berkuasa. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan bahawasanya Allah menganugerahi ia dengan menjadikan segala makhluk. Ini semua pemberian Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah limpahan kurniaan Allah. Mana kalian? Kita boleh bercakap, masing-masing ada kedudukan yang Allah berikan, masing-masing ada kelebihan. Orang ni kelebihan. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah di antara limpahan rahmat kurniaan Allah. Limpahan kurnia Allah. Semua ini kurnia Allah. Kita boleh begini, kurnia Allah. Maka kita tidak akan datang sifat riak, takabur, ujub semua ni. Semua tak ada sebab. Kita faham dan kita yakin semua ini adalah di bawah kurniaan Allah. Kurnia Allah. Bila kita tahu ini semua kurniaan Allah, maka Allah taklifkan kepada kita. Apa yang Allah taklifkan, Allah beratkan, kamu kena ibadat. Ini limpahan kurnia Allah, mata kamu nampak lihat. Sekarang ni, mata alhamdulillah, dah tua-tua pun power setakat 100 je, atau 150. Boleh nampak. Umur dah tua dah. Power setakat 100, 150. Makcik makan apa? Tak ada Ustaz, makan sawi je. Makan sawi. Rambut alhamdulillah, uban pun tak sampai 20. Pakai apa ni? Minyak apa? Minyak kelapa dia kata. Minyak kelapa. Minyak kelapa darah dia kata. Orang dulu buat minyak kelapa, minyak betul. Daripada santan masak sehinggalah jadi minyak wangi kan. Wangi. Hitam rambut. Pergi sekolah pakai minyak kelapa, bukan minyak kelapa, wangi je. Bukan minyak kelapa lagi satu tu, hangit, itu lain. Ada banyak kelapa. Mana ada baik krim apa semua itu baru lagi minyak kelapa. Itulah sampai ketua pun pakai minyak kelapa. Elok je hitam je rambut dia. Rambut. Hadza min fadli Rabbi. Orang ni pakai minyak kelapa juga putih habis semua. Hadza min fadli Rabbi. Ini ni antara kelebihan limpahan rahmat Allah beri. Allah beri. Semua Allah beri tu. Lutut kita kuat bukan kerana kuat lutut makcik. Berjalan jauh-jauh. Dia kata makcik makan kaki ayam Ustaz, dia kata. Makan kaki ayam. Itu kelebihan makan kaki ayam.
Kita makan kaki ayam sakit juga. Itu hadza min fadli rabbi. Kelebihan yang Allah berikan. Saya di Gombak lu ada makcik ni memang kuat. Tua dah 70 lebih. Saya tanya makcik, kuat lutut semua jalan. Makan kaki ayam Ustaz kata. Makan kaki ayam. Tapi sejak muda, bukan dah tua-tua makan kaki ayam. Makan kaki ayam. Dan seterusnya lagi, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan bahawasanya Allah menganugerahi ia Allah dengan menjadikan segala makhluk dan mengadakan segala makhluk daripada adam kepada wujud, daripada tiada kepada ada ni. Ini adalah di bawah anugerah Allah. Allah anugerahkan kita daripada tak boleh bercakap, boleh daripada merangkak, boleh berdiri, boleh berjalan. Allah, ini anugerah Allah. Berterima kasihlah, bersyukurlah dengan anugerah Allah ini. Maka Allah taklifkan dan mentaklifkan. Allah perberatkan kita. Allah taklifkan dan mentaklifkan hambanya itu pada perbuatan ibadat. Ini Allah taklif. Bukan saja-saja ma khalaqta hadza batila, tidak engkau jadikan ya Allah ini sia-sia, tapi suruh kita ini bersyukur dengan limpahan kurnia Allah dengan menunjukkan kesyukuran ini, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pengajian kitab tauhid kita pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah memberkati dan meredai pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ada qasidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana altum bina wajma'an syamlana bihabibillana فعليه السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا ربنا أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهو يسقي لنا عند حوض المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. في النداء جاءنا به يا سعدنا فأجابنا السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا أحيينا بالتقى في الدنا من عذاب قينا
لا نخاف في الزحام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واحفظ ديننا من ديون حمينا واختما بالتقى عند حسن الختام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها من قبورنا يا بعيث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم